Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekali lagi selamat datang kepada semua dalam rancangan Tashih Mafahim. Pembetulan kepada beberapa fahaman, beberapa salah faham di kalangan masyarakat Malaysia khususnya berkaitan dengan hukum hakam syariat dan fatwa Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, untuk kali ini kita masuk episod 12. Dia berkait dengan korban. Saya nak khususkan satu tajuk, iaitu secara ringkas je ni. Apa hukum korban kepada si mati? Orang meninggal dah, orang Islam lah. Orang Islam yang telah meninggal, kita nak buat korban untuk dia. Dengan izin ke, tanpa izin ke, keluarga kita ke, bukan keluarga kita ke, wasiat ke, tak wasiat ke, apa hukumnya? Ringkas saja dalam tempoh 10 minit ni tuan-tuan sekalian. Okey, saya pecahkan kepada 3 bahagian kecil, iaitu yang pertama, kita nak buat korban kepada orang yang ada kaitan kekeluargaan ataupun tak ada kaitan kekeluargaan. Nombor 2, apa hukum korban kepada si mati, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, apa hukum korban kepada orang yang telah meninggal dunia dari segi orang tu dia wasiat ataupun dia nazar. Perbahasan pertama, apa hukum korban kepada si mati sekiranya dia ada kaitan darah daging dengan kita seperti ibu, ayah, anak, isteri, suami dan lain-lain. Dan apa, masih lagi yang pertama ni, dan apa hukum korban kepada si mati kalau dia tak ada kaitan nasab kekeluargaan dengan kita? Jawapannya ialah jumhur ulama, majoriti yang ramai, Maliki, Hambali, Hanafi, semua ni Maliki semua membenarkan, Hambali semua membenarkan, Hanafi semua mereka membenarkan kita buat korban kepada orang yang ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Kecuali Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, tidak boleh melakukan korban kepada orang yang telah meninggal dunia kecuali orang tu wasiat kat kita. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan Al-Imam Nawawi menyebutkan perkara ini di dalam kitab Minhaj At-Talibin wa Umdatul Muftin fil Fiqh, muka surat 321. Sebahagian ulama Syafi'i pula bersama dengan jumhur. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, ustaz, boleh tak nak taklid jumhur? Boleh. Bahkan kalau tak mau taklid jumhur, nak guna pendapat sebahagian kecil ulama Syafi'i pun boleh juga. Kan? Yang membenarkan buat korban kepada orang yang telah mati, sama ada orang yang telah mati itu adik-beradik ataupun bukan nasab keturunan keluarga kita. Okey, kemudian ada tak cara lain, ustaz? Saya tak maulah taklid mazhab jumhur dan tak mau juga ikut pendapat minoriti mazhab Syafi'i ni. Ada tak cara lain? Saya nak buat korban kepada si mati, keluarga ataupun bukan keluarga. Jawapannya, boleh, ada caranya, iaitu kita buat korban tetapi kita sedekahkan pahala itu. Kita buat korban, kita yang niat apa semua korban ni, dan kita sedekahkan pahala itu kepada orang yang telah meninggal tadi. Yang tu dibolehkan dalam pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Yang tu dibolehkan. Siapa yang berasa dia nak beramal dengan mazhab Syafi'i juga, nak ambil pendapat mazhab Syafi'i juga, tak mau pendapat jumhur dan tak mau pendapat minoriti mazhab Syafi'i, dia dibolehkan untuk buat korban. Aku niat korban apa semua, dia niat untuk dia lah korban. Lepas tu dia kata, dan aku sedekahkan pahala korban ini kepada ibuku yang telah meninggal dunia.
Ataupun dia buat korban untuk diri dia apa semua, tapi aku sedekahkan pahala korban ini kepada kawan aku yang telah meninggal dunia. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang ni boleh. No? Adapun dalam mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, tak boleh buat korban kepada orang yang telah meninggal dunia, adik-beradik, ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga. Selesai. Hukum buat korban kepada orang yang telah meninggal dunia, ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga. Kita dah selesai bahas. Kemudian apa pula hukum buat korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? No? Kita nak buat korban untuk Rasulullah. Saya mengambil satu kenyataan dalam kitab Mughnil Muhtaj, sebuah kitab muktamad dalam fiqh Syafi'i. Syekh Muhammad ibn Ishaq As-Siraj An-Naisaburi. Beliau adalah salah seorang guru Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari. Dia macam ni tuan-tuan. Sebut guru Imam Bukhari, tuan-tuan tak payah tanya dah. Tuan-tuan tak payah kenal pun tak apa. Kalau sebut itu guru Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, dah cukup. Maksudnya orang itu thiqah, orang itu dabit, orang itu ibadahnya, akhlaknya lengkap lah. Sebab Imam Bukhari sangat ketat dalam memilih guru. Sangat ketat. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan, Syekh Muhammad ibn Ishaq As-Siraj An-Naisaburi telah mengkhatamkan untuk Nabi Muhammad SAW setidak-tidaknya 10,000 kali khataman dan berkorban untuk baginda Nabi SAW. Dan beliau salaf. Dan beliau ulama salaf. Kalau tuan-tuan nak guna pendapat beliau radhiyallahu anhu, Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ni, boleh. Kan? Boleh. Tuan-tuan nak buat korban untuk Rasulullah, boleh. Ada beberapa bulan yang lepas, baru je, tahun 2023 ni, ada satu orang ni nak jumpa saya sangat-sangat. Saya penceramah di satu tempat jauh, sebuah negeri. Dia nak jumpa saya. Dia datang jumpa. Dia kata, Ustaz, dia pun cerita. Antara benda yang dia cerita, dia kata, Ustaz, bolehkah saya waktu buat umrah hari tu, saya buat umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat ini kali pertama saya dengar seumur hidup saya. Dan saya kata, boleh kamu buat umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kamu hadiahkan pahala umrah itu untuk Rasulullah. Dan ia dibuat oleh para salaf, para ulama salaf kita. 10,000 khatam Quran hadiah kepada Rasulullah. Untuk guru Imam Bukhari buat. Dan juga dia buat korban untuk Nabi. Korban untuk Nabi terus. Dia berkorban untuk Rasulullah SAW. Korban, natang korban itulah raya pada Adha tu, tuan-tuan. Okey. Kemudian yang ketiga tuan-tuan pula ialah apa hukum korban wasiat orang yang telah meninggal dunia ataupun nazar. Melaksanakan korban wasiat ataupun korban nazar orang yang telah meninggal dunia. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contohnya begini. Ayah kita wasiatkan kepada kita untuk sembelih 3 ekor lembu nanti tahun depan, dia kata macam tu. Ataupun dalam wasiat dia lah, dia tulis dalam wasiat dia kata ayah mati nanti sembelih 3 ekor lembu. No? Maka kita yang melakukan wasiat tersebut, menyembelih 3 ekor lembu bagi pihak ayah kita, laksanakan wasiat dia, kita wajib melaksanakan wasiat tersebut. Satu. Yang kedua, kita tak boleh haram makan daging tersebut. Yang korban, yang wasiat tadi, termasuk tanggungan kita.
isteri dan anak-anak kita. Tanggungan pun tak boleh makan juga. Begitu juga hukum nazar korban. No? Orang yang telah meninggal dunia. Ni bukan kita ni yang saya duk bahas ni, semua yang tajuk hari ni untuk orang yang meninggal dunia. Satu orang meninggal dunia, dia ada nazar. Kita tahu dia nazar dan dia tak sempat buat. Dia kata 2 bulan lagi nak raya haji. Aku nak sembelih, aku nazar ni nak sembelih sekok lembu. Aku nazar nak sembelih sekok lembu. Kita yang kawan dia, kita pun bagi tahu kepada ahli keluarga pun wakil dekat kita untuk laksanakan nazar korban orang yang telah meninggal itu. Maka kita yang melaksanakan nazar korban bagi orang yang meninggal itu, kita juga diharamkan untuk makan daging tu dan tanggungan kita pun tak boleh makan juga. Yang ni jarang dibahaskan di kalangan masyarakat Melayu. Jadi tuan-tuan, itulah 3 keadaan hukum korban yang jarang dibahaskan bagi pihak si mati. No? Yang pertama tadi, boleh tak berkorban bagi orang mati, ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga, nak buat korban bagi pihak orang mati. Jumhur membenarkan buat korban bagi orang yang dah mati. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan kecuali ada wasiat. Kemudian perbahasan yang kedua, apa hukum kita nak buat korban dan nak buat korban untuk Rasulullah? Jawapan dia, ada salaf yang melakukan perkara tersebut, maka harus. Dan yang ketiga, apa hukum kita yang melaksanakan korban wasiat ataupun korban nazar bagi pihak si mati. Itu 3 perbahasan yang telah pun kita sebut secara ringkas. Semoga perbahasan ringkas ini padat, difahami oleh tuan-tuan untuk panduan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.